Hari ini kita akan bincangkan soalan-soalan trial yang berkaitan dengan tajuk pembezaan. Cuma untuk tajuk pembezaan ni cikgu pecahkan dia kepada dua bahagian. Okey, untuk hari ni kita akan buat level yang senang sampai ke tahap sederhana lah. Okey, next week kita akan buat level yang susah. Level senang dengan sampai tahap sederhana ni maksudnya soalan dia direct questions, okay, memang direct, and then dia melibatkan soalan yang senang kita nak jawab, rumus dia ada dekat dalam senarai rumus. Okay, untuk soalan yang susah tu nanti dia lebih pada soalan aplikasi. Soalan aplikasi yang paling kita tak suka kan, tiba-tiba dia bagi luas ataupun dia bagi isi padu, dia minta awak padu maksimum ataupun luas minimum, semua tu melibatkan pembezaan sebenarnya, tapi kita tak nampak sebab dia bukan direct forward questions. Okay, so kalau dalam tajuk pembezaan ni, ini rumus yang awak boleh tengok dekat dalam senarai rumus. Okay, cikgu dah keluarkan kat sini, rumus ni di bahagian calculus. Okay, ada 3 rumus, 1, 2, 3. Okay, rumus yang pertama ni, rumus yang pertama ini adalah rumus berkaitan dengan persamaan yang melibatkan pendarapan. Okay, selalunya dia akan bagi macam ni lah, contohnya y sama dengan, and then kita ada kat sini contohnya apa okay, kita tak x lah, x, lepas tu kat sini ada 3 tolak x kuasa 2, contohnya macam ni. Okay, bila dalam bentuk macam ni, dan kita boleh buat dan kita boleh gunakan rumus y sama dengan uv. Okay, kita akan ambil x yang di depan ni sebagai u, okay, kemudian yang di belakang ni sebagai v. Kemudian kita bezakan setiap satu dan kita akan masukkan betul-betul ikut rumus. Okay, sama juga macam soalan nombor 2. Soalan pula. Okay, rumus yang kedua. Rumus yang kedua ni pula bila persamaan awak dalam bentuk bahagi, ada dalam bentuk pecahan. Okay, contohnya dia bagi y sama dengan, lepas tu apa kita ada 3x perkan dengan sed x, contohnya. Okay, contoh dia bagi macam ni, jadi awak boleh pecahkan. Di atas ini awak boleh ambil dia sebagai u, okay, di bawah awak boleh ambil dia sebagai v, kemudian awak bezakan kedua-duanya dan masuk dalam rumus. Okay, untuk yang ketiga, rumus ketiga ni adalah chain rule ataupun kita selalu panggil dia sebagai rumus rantaian. Selalunya ini ada dalam tajuk aplikasi. Okay, dia melibatkan soalan-soalan aplikasi lah. Kalau dalam soalan hari ni cikgu rasa tak ada chain rule ni. Tak tahu lah kalau cikgu lupa. Okay, setakat cikgu tengok sekali imbas masa cikgu pilih soalan tadi, cikgu rasa tak ada chain rule ni. Cumanya ada satu rumus yang cikgu nak tambah kat sini. Cikgu tak ingat apa exactly term dalam rumus tu, tapi dia lebih kurang macam ni tau bentuk persamaan dia. Y sama dengan, kemudian dia ada, contohnya sini ada A, lepas tu dalam kurungan sini ada X tambah, kita tak sini B, and then kita ada kuasa. Okay, kan selalu kita jumpa persamaan dalam bentuk macam ni kan. Okay, bila dalam bentuk macam ni, maksudnya bila kita buat dia punya dy dx, okay, n ni kita akan darabkan dengan A. So sini n kita akan darabkan dengan A. Okay, kemudian X tambah B ni kita akan salin balik. N di atas ni kita akan tolak 1. Kemudian di belakang ni kita akan darabkan dengan pembezaan X. Okay, pembezaan X. Maksudnya kat sini 1 lah sebab X tu nilai dia 1. Lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Nanti akan ada beberapa soalan yang macam ni. So nanti awak boleh tengok balik, awak boleh recap balik. Yang ni memang dia tak bagi. Okay, dia tak bagi. Dan biasanya bila dia melibatkan kuasa ni, kita akan pakai kaedah yang macam ni. Kita tak akan pakai kaedah yang pendarapan UV ni sebab dia nanti dia jadi lagi panjang. Okay, selalu nak senang kita akan guna kaedah yang ni lah. Okay, so habis dah membibir. Kita tengok soalan pertama, soalan yang paling senang dalam ranking soalan-soalan trial yang melibatkan pembezaan. Okay, iaitu soalan daripada Kelantan. Tengok, senang sangat sebab very direct forward question, sangat direct forward. Okay, awak tengok dia bagi dekat awak, okay, dia bagi H sama dengan 3x tolak 2. Lepas tu dia bagi K sama dengan x kuasa 2 tolak 1. Okay, sekarang dia suruh awak lengkapkan maklumat dalam kotak kosong yang disediakan. Okay, yang pertama, tengok yang pertama, kotak kosong ni dH per dx. Maksudnya awak perlu bezakan H, okay, dalam sebutan X. So H dalam sebutan X yang ke atas ni.
Okay, so awak boleh terus tulis dia punya jawapan. Okay, boleh buat jalan kerja sikit. Okay, kita buat jalan kerja dia untuk soalan A. Okay, yang bahagian dH per dx maksudnya awak perlu bezakan H sama dengan 3x tolak 2. So awak bezakan dH per dx. Okay, pastikan betul H dan x. Okay, bila awak bezakan maksudnya awak kena bezakan yang ni lah 3x tolak 2 ni. Okay, nak bezakan pun bezakanlah kan. Mula-mula kita start dengan tengok nombor, lepas tu kita tengok dia punya kuasa. Kat sini kuasa dia 1 darab nombor depan, kita dapat 3. Sini 3. Okey, lepas tu X. Sini kan 1 kuasa dia. Tolak 1, dia akan jadi sifar. Jadi setiap kali kita nak bezakan nilai, okay, ini selalu cikgu sebut dalam kelas, setiap kali kita nak bezakan nilai yang ada pemboleh ubah kuasa 1. Contohnya macam 3X. Okey, bila kita bezakan, okay, contoh Y sama dengan 3X, kalau kita bezakan dy dx, kita akan dapat jawapan dia 3 sahaja. Okey, contoh lain, Y sama dengan, contohnya 5X. Okey, bila kita buat dy dx, kita akan dapat jawapan dia 5 sahaja. Ataupun kita bagi pecahan nampak macam advance sikit kan. Y sama dengan, okey, 1 per 2X contohnya. Bila kita bezakan pun kita akan dapat, okey, kalau kita buat dy dx, kita akan dapat nombor bulat tu je. Okey, so ingat bila kita ada, ni recap sekali ni. Bila kita ada sebutan ataupun persamaan dalam keadaan X dia kuasa 1, tengok sini semua X dia kuasa 1. Okey, hasil pembezaan dia adalah nombor bulat untuk setiap persamaan tu je. Macam ni. Okey. So untuk soalan kita, panjang cerita ni soalan first kan. So sini dia akan dapat 3 je lah, nombor bulat. Okey, nombor bulat automatik hilang. Okey, bila bezakan nombor bulat dia automatik hilang sebab bila dikambirkan dia akan jadi plus C nanti. Okey, so nombor bulat terus hilang. Maksudnya dH per dx kita jawapan dia 3 je kat sini. Okey, so dH per dx kita jawapan dia 3. Ni jawapan last. Jadi tulislah kat sini 3. Dah. Okey, next. Dia suruh awak cari untuk dk per dx pula. Okey, dk per dx maksudnya awak perlu bezakan k dalam sebutan x. Jadi ini kita punya persamaan. So kita tulis dulu k sama dengan x kuasa 2 tolak 1. Okey, jadi kita perlu bezakan dk per dx untuk x kuasa 2 tolak 1. Sama dengan, okey, kuasa bawa ke depan. Dia akan dapat 2x. Kuasa kena tolak 1. So 2x kuasa 1 tak perlu tulis. Okey, again jumpa lagi nombor bulat. So maksudnya cancel. Okey, jadi terus dapat jawapan dia 2x sahaja. Okay. So jawapan untuk dk per dx 2x. Okey. Habislah yang tu. Okey, next. Kita ada dk per dh. Dk per dh. Okey, bila awak dapat dk per dh, jangan terfikir nak buat chain rule. Agak mesti korang akan cari yang macam ada relation kan. Contohnya macam dk, sini ada dk kat atas. Lepas tu dh, sini ada dh. So awak boleh terbalikkan. Contoh andai korang terfikir nak buat. Okay, awak buat macam ni. Dk per dx and then darabkan dengan dx per dh. Sama dengan nanti dapat dk per dh. Jangan buat macam ni nanti dapat jawapan salah. Awak tak boleh simply terbalikkan aja perbezaan tu. Tak boleh. Ni dapat 3, pasal buatlah sini 1/3. And then darablah dengan 2x. Dapatlah jawapan dia berapa? 2x per 3. Senang betul jalan kerja. Tak boleh. Salah. Okey, bukan macam tu jalan kerja dia. Awak kena baca balik ikut pembezaan tu. Dia kata sini dk per dh. Maksudnya awak kena dapatkan, okey, awak kena dapatkan k dalam sebutan h. Kena dapatkan macam tu, k dalam sebutan h. Maksudnya awak kena modify dulu h. Okey, sini awak ada h sama dengan 3x tolak 2. Apa yang akan jadi kalau awak ubah jadi x dalam sebutan h? Okey, apa yang akan jadi? Awak bawa pergi sini, so awak dapat h tambah 2 sama dengan 3x. Okey, so untuk dapatkan x sahaja kat sini akan jadi h tambah 2 per 3 kan? So kita dapat x. Okey, tag dia sebagai persamaan pertama. Kenapa buat macam ni? Sebab kita nak masukkan dalam persamaan yang ada k. Okay, persamaan yang ada k adalah k sama dengan x kuasa 2 tolak 1. Okey, awak bayangkan x ini cikgu ganti kat sini. Tidakkah kita akan dapat satu persamaan yang ada k dan juga h? Kan? Kita akan dapat kan nanti apa yang kita nak. Itulah
Itulah caranya. Okay, kita nak yang macam ni. Jadi bila kita buat yang ni, kita akan dapat apa yang kita nak nanti. Okay, so kita buat. Okay, kita masukkan X sekarang X yang ni kita masukkan ke dalam persamaan yang ada K. Jadi kat sini adalah H tambah 2 per 3. Okay, kemudian tolak 1. Okay, dah siap yang tu. Jadi by the time awak dapat nilai yang ini, awak dah ubah persamaan ni, dekat sini awak dah dapat 1 markah. Okay. Cikgu kuasa 2 tu. Oh, tertinggal. Ya, tertinggal kuasa 2. Ya Allah, terima kasih ingatkan. Kuasa 2 kat sini. Okay, so sini awak dah dapat B1. Okay, baru B1. Jadi sekarang awak kena bezakan sebab soalan dia nak DK per DH. Dah cantik dah K dan sebutan H. So awak kena bezakan dia. Okay, next step bezakanlah dia. Okay, so kita akan bezakan DK per DH sama dengan, okay sini kita buat H tambah 2 per 3. Okay, kuasa 2, alamak sama dengan pula. Kita tak boleh sama dengan. Okay, sebab kita belum bezakan dia lagi. So ni yang kita nak bezakan, tolak 1. Okay, biasanya kita akan bawa keluar tau dia punya nilai per dia. Sebab kat sini per dia adalah nombor. Bila nombor kita boleh bawa keluar, tapi kita selesaikan dulu. Okay, seolah-olah dia macam ni Kita ubah bentuk dia jadi macam ni. Kita nak bezakan DKDH. Okay, so atas ni kita maintain H tambah 2 kuasa 2, kita tak nak kembangkan sebab kita nak bagi nampak lebih mudah. Okay, lebih senang kita nak pakai rumus yang tadi. Okay, sini sebab 3 kuasa 2 kita akan dapat per 9, tolak 1. So yang ni kita boleh bawa keluar. Okay, dia akan jadi 1/9 nanti. Dia akan jadi DK per DH. Okay, 1/9 dalam kurungan H tambah 2 kuasa 2 tolak 1. And then baru kita bezakan dia. Okay, kita bagi dia dalam bentuk yang termudah dulu, baru kita bezakan. Okay, ni nampak tak bentuk dia sama macam yang cikgu buat kat sini tadi. Dia ada kuasa. Okay, dia ada kuasa. Jadi bila ada kuasa maksudnya, okay, yang kuasa ni awak kena darabkan dengan nombor bulat depan ni. Okay, jadi awak darabkan 2 darabkan dengan nombor bulat depan ni, awak dapat okay, 2/9. Okay, lepas tu salin balik yang dalam kurungan. Okay, kuasa awak kena buat apa? Kena tolak 1. So 2 tolak 1 tinggal 1 je sini. And then awak kena faktorkan nilai yang dekat dalam. Okay, faktorkan pula. Awak kena bezakan. Apa cikgu sebut faktor? Awak kena bezakan nilai yang dekat dalam. Kat dalam ni H. H bila awak bezakan awak dapat 1. 2 ni bezakan dah tentu dapat sifar kan. Okay, so kita tak payah ambil yang tu. And then negatif 1. Negatif 1 automatik tak ada bila dibezakan. Okay, so apa jawapan last dia? Jawapan last dia awak dapat dekat sini bila awak kembangkan balik. Okay, awak kembangkan balik, awak akan dapat 2H tambah 4/9. So itu jawapan dia yang last. Okay, 2H tambah 4/9. Okay, jadi dekat sini baru awak dapat full marks 2 markah. Kalau sini dah 2 markah, maksudnya atas ni, okay, yang 2-2 atas ni, kalau betul 2-2, then baru awak dapat 1 markah. Betul 1, awak tak dapat markah. Rugi lah kat situ kan. Okay, so kita tulis jawapan dia Kat sini jawapan dia 2H tambah 4/9. Okay, kalau dia bagi box jawapan ni, better tulis dekat situ. Sebab dia nak tengok jawapan dulu untuk kertas 1. Ni level paling senang lah, cikgu kata. Paling senang sebab dia sangat-sangat direct. Dia terus suruh cari aja pembezaan. Mungkin susah dekat B. Okay, mungkin susah sikit dekat B lah. Tak tahulah kalau awak terfikir nak buat ni. Okay, next. Kita pergi soalan level yang kedua. Cik, upgrade sikit. Ni level 1. Okay, level yang kedua, soalan daripada Pening. Masih lagi soalan yang direct forward. Okay, sebab apa? Tengok sini dia bagi, okay, dia bagi persamaan Y sama dengan 4X kuasa 2 tambah 3X tolak 2. Kemudian mula-mula dia suruh cari dy dx apabila X sama dengan 2. Okay, so maksudnya awak cari dy dx kemudian masukkan nilai X sama dengan 2 tu sebagai dia punya jawapan akhir. Okay, so jom kita buat yang ni.
Okey, soalan 6A, kita buat kat atas lah, 6A. Okey, persamaan kita ada Y sama dengan 4X kuasa 2 tambah 3X tolak 2. Okey, so dy per dx untuk 4X kuasa 2 tambah 3X tolak 2. Okey, siapa yang rasa dah biasa buat, then awak boleh terus dy per dx and then sama dengan je terus bezakan cikgu nak bagi nampakkan dia punya flow. Baik sikit ni, lambat sikit lah buat. Okey, so macam biasa mula-mula bawa yang ini ke depan, darabkan. So kuasa darab 4 kita akan dapat sini 8x. Kuasa kena tolak 1, so x kuasa 1. 3x, nampak 3x, x ni kuasa 1, apa jadi? X ni hilang, tinggal 3 je. Okey, nombor bulat hilang terus. So dia punya pembezaan adalah 8x tambah 3. Okey, pembezaan dia adalah 8x tambah 3. So ini 8x tambah 3 dia punya pembezaan. Sekarang ni dia kata apabila x sama dengan 2. So apabila x sama dengan 2, maksudnya dia punya nilai dy dx dia adalah, okey kita masukkan 8, masukkan 2 tambah 3. So 8 darab 2 16 tambah 3 19. Okey, jawapan akhir dia adalah 19. Okey, markah kat sini. Dapat 19 2 markah. Okey, B1 dekat sini bila awak berjaya buat dy dx. Kat sini B1. Maksudnya kalau terlupa nak masukkan x sama dengan 2, awak still dapat 1 markah untuk soalan A. Okey, kalau ada tak faham tanya tau. Ni fast forward ni. Okey, soalan B. Okey, soalan B. Dia sorak ungkapkan perubahan kecil. Okey, ini soalan yang famous tau untuk pembezaan. Dia suka cerita pasal perubahan kecil. Dan dalam tajuk perubahan kecil, okey cikgu highlight sikit dulu. Okey, untuk tajuk yang melibatkan perubahan kecil, awak kena dapatkan dulu, awak kena perhatikan dulu apa yang berubah. Dy ke dx. Okey. Kalau sini dia kata x berubah. Dia nak perubahan kecil bagi y. Okey, x berubah daripada 2 kepada 2 tambah k dengan keadaan k ialah nilai yang kecil. Okey. Dia macam ni. Okey, dia macam ni. Untuk perubahan kecil, kita takkan pakai dy dx. Kita akan pakai delta x dengan delta y. Terbalik je aku buat weh. Delta x dengan delta y. Delta y ni perubahan kecil y. Delta x ni adalah perubahan kecil x. Okey. And then awak kena tengok yang mana yang dia bagi, mana yang dia suruh cari. Okey, sekarang ni delta y per delta x. Okey. Awak dah dapat tadi dy dx kan? Okey, so salin je persamaan dy dx ni. 8x tambah 3. Okey, salin je dulu macam ni. Okey, next dia kata x yang berubah daripada 2 kepada 2k. Maksudnya 2 ni nanti awak kena masuk kat sini. Okey, masukkan 2. 2 tambah k ni awak kena cari dia punya delta x. Sebab dia kata perubahan x kan, so delta x lah. Okey, jadi nak cek delta x, ambil 2 tambah k, tolak dengan 2. Okey, dia punya keadaan yang baru, tolak keadaan dia yang asal. So 2k, 2 tambah k tolak 2, awak akan dapat perubahan kecil dia adalah k. Okey, perubahan kecil dia k. So kita masuk dalam kita punya persamaan. Delta y kita nak cari, delta x kita adalah k. Alamak, buruk pula. Okey, delta x kita adalah k. Sama dengan sini 8, masukkan nilai 2, x yang asal tambah 3. Okey, sekarang ni nak selesaikan delta y, kita nak tahu perubahan kecil y. Maksudnya k ni kita bawa ke sebelah. Okey, jadi kita akan tambah. Okey, so delta y kita sama dengan 8 tambah 2, 8 darab 2 dapat 16, tambah 3 dapat 19, yang ni tadi. So 19 bila didarabkan dengan k, okay, sebab k bawa sebelah, kita akan dapat delta y sama dengan 19 k. Tu dia. So inilah nilai perubahan kecil. Soalan ni senang tau nak kau tim, tapi sebab Yang ya. delta x tu cikgu, kenapa dia Kenapa dengan delta x? dia kan 2 tambah k tolak 2 kan. Kenapa tolak 2? Sebab tiba-tiba tolak 2 saya terus tak faham kenapa. Okey, soalan Afwan. Okey, kenapa delta x ni cikgu buat 2 tambah k tolak 2? Sebab kita nak tengok apa sebenarnya perubahan kecil untuk x. Okey, sebab dia kata x berubah daripada 2 kepada 2 tambah k. Okey, asalnya dia nilai dia 2, kemudian perubahan dia jadi 2 tambah k. Jadi selalunya kalau kita tengok
berapa banyak perubahan yang berlaku, kita akan ambil nilai 2 tambah K, okey, nilai yang akhir tu, nilai yang sekarang, kita tolak dengan nilai yang dulu. Okey, sebab itulah 2 tambah K tolak 2. Kalau tengok sini, 2 tambah K ni nampak ni. Dia punya nilai X yang baru, 2 tambah K. 2 ni nilai X yang asal. Okey. Sebab tu nak cari perubahan kecil X, 2 tambah K tolak 2. Nanti lepas ni awak jumpa banyak lagi soalan macam ni, nanti boleh test. Okey, boleh teka dia punya nilai perubahan kecil tu berapa. Okey, bagus soalan tu. Okey, jadi kita dapat perubahan kecil Y adalah 19K. Jangan risau walaupun jawapan dia bukan dalam bentuk nombor bulat, okey, dalam bentuk nombor kemudian ada pula pemalar kat situ. Tapi tak apa, dia masih lagi jawapan yang betul. Okey, markah. Yang ini penting. Ini sangat penting. Sebab bila awak dapat jawapan kat sini 2 pula salah. Apa cikgu ni? Okey, bila awak dapat jawapan kat sini K kan, cikgu lupa nak tulis. Kat sini ada B1 tau. Maksudnya kalau lupa, contohlah lupa kan, macam mana cikgu nak buat ni? Ya Allah, macam mana? Awak tengok je apa yang berubah. Kalau dia kata X berubah, then awak buat delta X. Kalau dia kata Y yang berubah, then awak buat delta Y. Lepas tu awak tolak kan. Kat situ awak dah ada satu markah. Okey, kot lah tak ingat cikgu nak buat yang ni kan. Kat sini dah satu markah dah. Okey, dapat 19K, sini 2 markah. So total markah kat sini 4 markah. Settle Pening punya, Pening satu je soalan dia yang level mudah. Yang lain semua Masya Allah. Korang dah tengok lah soalan. Nangis kau tengok. Okay, next, Perlis. Perlis ni 2 cikgu bagi sebab ada 2 yang senang bagi cikgu. Senang. Okay, so kita tengok soalan yang ni. Soalan yang ni cikgu rasa soalan dia brilliant sebab dia bagi cert ataupun punca kuasa. Okay, punca kuasa ni kita kena ubah. Kalau kita tak ubah, dia akan menyusahkan kita. Kita kena ubah. Nak ubah dia jadi apa? Okey, setiap nilai punca kuasa, kalau kita get back pada indeks kan, kalaulah contohnya kita ada, tak payah colour ni, coklat. Okey, contohnya lah kita ada punca kuasa A. Kita boleh ubah dia dalam bentuk indeks, iaitu dia akan jadi punca kuasa, dia akan jadi A kuasa 1/2. Macam tu. Okey, ingat benda ni selalu sebab benda ni lah yang awak nak pakai sekarang ni. Okey, so kita tengok. Dia kata Y sama dengan X and then ada cert 1 tambah X kuasa 2 ataupun punca kuasa 1 tambah X kuasa 2. Dia suruh awak cari dy dx. Okey, dia suruh awak cari dy dx. Okay, so kita like sikit benda ni. Dia suruh cari dy dx dulu. Dah jumpa dy dx, dia suruh awak bagi nilai dy dx bila dia punya nilai x dia adalah cert 3. Dia bagi sekali lagi cert dekat sini. Okay, so jangan takut, jangan risau, buat satu-satu step. Markah pun 4 dekat sini, banyak gila. Okay, so jom kita buat satu-satu. Okay, macam cikgu cakap tadi, persamaan y sama dengan x cert 1 tambah x kuasa 2, awak perlu ubah bentuk cert ni jadi indeks. Okey, ubah. Jadi bila awak ubah dia akan jadi macam ni. Y sama dengan x dalam kurungan 1 tambah x kuasa 2 kuasa 1/2. Tengok cikgu punya cert, cikgu dah ubah jadi kuasa 1/2. Bila dia jadi macam ini, dia jadi macam ni. Okey, nampak depan dia X, depan kurungan tu X tau, bukan nombor. Depan kurungan tu X. Dalam kurungan pun ada X. Maksudnya awak kena guna rumus Y sama dengan UV. Awak kena pakai rumus yang ini. Yang ni, yang first. Rumus yang pertama ni. Y sama dengan UV. Awak kena pakai rumus yang ni. Okey, sebelum nak pakai rumus ni, mana? Tulis. Okey, kita tulis dulu. Okey, rumus ni nanti dia akan berikan nilai dy dx. Okey, sama dengan mana rumus cikgu? Susah pula nak tengok yang kat situ je. Okey. So dy dx sama dengan u dv per dx tambah v du per dx. Okey, cek balik u dv dx tambah v du dx. Okey. Salin dulu rumus. Salin dulu rumus. Sebab rumus tu duduk kat depan. Awak bayangkan soalan ni soalan nombor 22. Belakang tau. Lagi 3 nak habis dah soalan. 25 soalan kan. So ni duduk belakang. Jadi salin dulu rumus. Okey, lepas tu step yang seterusnya keluarkan apa U, apa Y, apa V. Okey. U selalunya kita akan ambil yang paling depan lah. So letak sini U sama dengan X. V sama dengan 1 tambah X kuasa 2 1/2. Okey, letak macam tu.
Okay, next awak kena differentiatekan, bezakan du. Okay, bila bezakan du mestilah du per dx. Okay, sebabnya adalah u dalam sebutan x. So du per dx. Okay, bezakan. Tengok sini x aja. X aja. X je ni maksudnya depan ni 1x kan. So bila awak bezakan kan x je. Okay, so buang. Jadi du dx dia nilai dia 1. Okay, du dx dia nilai 1. Okay, next. Kita ambil untuk V pula. Okay, V. V ni, okay, nampak tak dia macam term tadi. Dia macam bentuk yang ni tadi. Bentuk yang ni. Nampak sama. Dia macam bentuk ni. Okay, jadi stepnya, yang ni bawa ke depan. Okay, so kita dapat, alamak, lupa tulis. dV per dx. Okay, so kita dapat yang depan dia akan jadi 1/2. Sebab 1/2 darab 1, depan ni 1 je kan, darab 1. Okay. So yang kat dalam ni kita akan bezakan nilai x dia. Tengok sini x dia adalah x kuasa 2. Bezakan dia akan jadi 2x. Okay, so salin dulu yang dalam kotak, dalam kurungan. Okay, salin dulu dalam kurungan. Lepas tu 1/2 mesti tolak 1. Okay, 1/2 tolak 1 dapat negatif 1/2. Okay, lepas tu sini macam cikgu cakap tadi, bezakan yang dalam kurungan. So sini akan dapat 2x. Dapat macam tu. Okay, dah dapat macam tu, lepas tu kita mudahkan dia. Setengah, nampak sini 2x, dia boleh dipotong ni. 2 dengan 2 akan dapat nilai 1. Okay, 2 bahagi 2 akan dapat nilai 1. So kita akan dapat dia punya persamaan untuk dVdx sebagai 1 tambah x kuasa 2 kuasa negatif 1/2. Lepas tu dekat sini akan dapat kuasa dalam kurungan x. Kita akan dapat bentuk yang macam ni. Betul tak? Betul. Okey, kalau awak perhatikan sini negatif. Bila negatif maksudnya dia adalah berada dekat bahagian penyebut kan? Dia boleh jadi pecahan. So kita boleh ubah bentuk dia jadi x per punca kuasa. Kita ubah balik 1/2 jadi punca kuasa. So dia akan jadi punca kuasa 1 tambah x kuasa 2. Ini cara yang paling last sekali lah boleh buat. Okey, x ni duduk atas sebabnya dia negatif. So negatif dia akan jadi per. Okay, dia akan duduk kat bawah. And then cikgu ubah balik 1/2 ni. Okay, 1/2 ni cikgu ubah balik kepada dia punya punca kuasa. So jadilah punca kuasa macam ni. Okay, so ni yang paling senang nak bawa masuk. Jadi sekarang kita akan pakai rumus. Kita tengok rumus satu-satu kita masukkan. Okay, first kita buat dy per dx. Okay, sama dengan tengok sini u. Okay, mana u? U kat sini. Okay, so letak 1. dV per dx yang ini. Okay, so salin. X per 1 tambah x kuasa 2. Okay, tambah. V kita mana? V yang ini. Ni. Okay, ni V. Okay, so tambah V 1 tambah x kuasa 2 kuasa 1/2. Ataupun yang ni kita boleh ubah dalam bentuk set balik juga. Okay, sebab kita buat 1/2 tadi sebab kita nak bezakan je. Lepas bezakan kita ubah balik bentuk set. Okay, so kita boleh ubah ni balik bentuk set jadi 1 tambah x kuasa 2. Okay, lepas tu darabkan dengan du per dx yang ni. Darabkan dengan 1. Okay, so ni dalam kurungan jugalah. Okay, so ini adalah u, ini dv per dx, ini v, ini du per dx. Okay, so kita selesaikan. 1 darab x, kita dapat x. So jawapan yang kat sini adalah x per 1 tambah x kuasa 2. Tambah. Okay, yang ni darabkan dengan 1 kan? Okay, so dia akan jadi macam ni lah. 1 tambah x kuasa 2. Okay, ke cikgu ada tertinggal kat mana-mana? Cepelik U. Oh ya Allah, tengok U yang ni 1x. Astaghfirullahalazim. Ni U yang asal adalah x. Sampai di sini x, sini ini asal V. Cikgu tunjuk jalan kira, cikgu ubah-ubah pasal cikgu yang pening. Astaghfirullah. So sini U salah masuk ni. Sini x sebenarnya. Okay. So x darab x ni dapat x kuasa 2. Tu pelik tu, kenapa potong habis tu weh. Okay, so sini sepatutnya x kuasa 2. Okay, ni dah macam ni. Okay, bila dah macam ni maksudnya sini perkan dengan 1, betul tak? Okay, jadi awak kena samakan penyebut. Nak samakan penyebut, ni panjang sikit ni yang kecil. Okay, nak samakan dia punya penyebut, maksudnya di bawah ini awak kena darabkan dengan kawan sebelah.
1 tambah X kuasa 2. Okay, ini pun darabkan dengan 1 tambah X kuasa 2. Okay, nak bagi sama ni penyebut dia. Jadi kat atas ni akan jadi betul-betul. Okay, jadi dekat bawah ni, yang ini akan kekal sebagai X kuasa 2 tambah, okay, sed ataupun punca kuasa, bila darab dengan punca kuasa, okay, bila darabkan dengan punca kuasa, automatik punca kuasa ni akan hilang. Itu dia punya hukum. Okay, bila awak ada sed A, darabkan dengan sed A, and then dia akan jadi A. Ini ingatlah ya. Sed A, bila awak kuasa 2 kan, pun nilai dia akan jadi A. Macam tu. Okay, ni tak adalah dalam, dia tak ada dalam awak punya syllabus, tapi dia ada dalam tajuk indeks. Tajuk indeks kita tak panggil dia sebagai sed A, kita panggil dia sebagai A kuasa 1/2. So A kuasa 1/2 darab A kuasa 1/2, maksudnya indeks dia kita kena tambah. Bagi contoh A kuasa 1/2, Allah. Okay, sini A kuasa 1/2 kan, darab A kuasa 1/2. So sama kan asas, jadi indeks kena tambah. 1/2 tambah 1/2 dapat 1, so tu dapat dia A. Okay, awak tak ada topik khas sed, tapi awak ada topik khas indeks, hukum dia sama. Okay, sama juga dalam kes macam ni lah. Yang ni sed, kalau kita ubah dia adalah A kuasa 1/2 kuasa 2. So bila kita darab kan dapat 1, so dapatlah A je. Tu reason dia. Okay, so sed darab sed, dalam dia sama, maksudnya dia akan tinggal nilai yang dekat dalam sed tu saja. So sini akan jadi tambah 1 tambah X kuasa 2, betul tak? Betul. Okay, perkan dengan, okay, kat bawah ni adalah 1 tambah X kuasa 2. Okay, sebab kita samakan penyebut kan, jadi penyebut dia yang baru adalah 1 tambah X kuasa 2. Jadi kat sini boleh selesai. Yang ni X kuasa 2 tambah X kuasa 2 dah boleh selesai. Okay, so X kuasa 2 tambah X kuasa 2 awak akan dapat 2 X kuasa 2 tambah 1 per sed 1 tambah X kuasa 2. Baru siap. Okay, panjang gila dia punya jalan kerja. Okay, belum habis lagi. Belum habis sebab ada seterusnya. Ya Allah, anakku. Dekat sini dia suruh cari dy per dx aja. Ada lagi seterusnya. Okay, seterusnya maksudnya kena proceed seterusnya. Seterusnya tu dia suruh masukkan x sama dengan sed 3. Okay, maksudnya dy per dx, pakai lain lah, tak nampak pula seterusnya tu. Okay, tu jawapan dia untuk yang ni. Okay, cikgu dah tanda. Okay, ni jawapan akhir. Okay, sekarang kita buat yang untuk sebelah pula. Bila x sama dengan sed 3. Okay, jadi apabila X sama dengan sed 3, maksudnya awak akan dapat nilai dy per dx awak. Okay, kita gantikan semua X dengan sed 3 sini 2, nampak sini X kuasa 2, maksudnya sed 3 kuasa 2 tambah 1 per, okay, pasal ada sed 1 tambah, nampak sini ada X, so masukkan sed 3 kuasa 2. Okay, per ni panjangkan sikit. Okay, macam cikgu cakap tadi, bila ada sed, okay, kemudian dikuasa 2 kan, dia akan mati. So sini akan tinggal 2 darab 3. Okay, tambah 1 per, okay, bawah ni sed, okay, 1 tambah, ini pun kes yang sama juga, nampak ni. Sed and then ada kuasa 2 pun mati juga. So 1 tambah 3. Okay, dekat sini kita boleh selesaikan dah ni. 2 darab 3, 6 tambah 1, 7. So 7 per, sed berapa ni? Sed 4. Sed 4 boleh selesai. Kunci kuasa 4 kita dapat 2. So jawapan last dia 7 per 2. Panjang gila jalan kerja. So 4 markah. Berbaloi tak untuk 4 markah? Ke tinggal je terus? Sebab biasanya kalau nampak je macam ni, confirm tengok untuk sebelah. Okay, sebab dia ada sed. Dia ada punca kuasa. Punca kuasa ni, kuasa je begitu menakutkan. Tapi kalau biasakan diri buat, okay, buat slow-slow, InsyaAllah boleh. Okay. So kita tengok markah. Markah. Dapat 7 per 2, dia bahagikan 2 tau markah dia. Sebab soalan dia ada 2 soalan kan. So sini 2 markah penuh, sini pun 2 markah penuh. Okay, sebab ini adalah rumus pendarapan. Jadi awak masuk rumus kat bahagian ni betul. Sini ada B1. Okay, bila awak masukkan nilai sed 3 dalam dy dx, kat sini pun ada B1. Okay, walaupun jawapan akhir awak nanti salah. So ada markah dah kat situ. Okay, siap. 4 markah.
Tulis. Nampak? Ini level 3. Okay, level 3. Ni kalau makan ramen ni belum tahap pedas lagi kan. Kalau punya ramen 6, 7 kan dia punya level kan. Okay, next. Kita tengok level yang seterusnya. Tara. Pelis. Dia keluarkan dua-dua jenis soalan. Tadi awak tengok soalan tadi dia pakai rumus pendarapan tau. Yang ni. Y sama dengan UV ni. Yang ini, soalan nombor 2 ni, dia bagi, nampak ni? Bahagi. Maksudnya dia pakai Y sama dengan U per V. Dua-dua dia kasih. Adil, dia kata kan. Adil dah sama, dua-dua dapat. Okay, so jom kita try selesaikan. 4 markah juga, sama je. Okay, dia suruh awak bezakan 3x kuasa 2 tolak 4 set x per x terhadap x. Banyak no perkataan x nya. Taklah x ni benda yang kita tak suka kan. Okay, so ni U ni V lah. Kenapa cikgu kata dia U dengan V? Sebab atas ada x, bawah pun ada x. Okay, kalau bawah ni nombor, keluarkan, faktor keluar. Tapi kalau bawah ni x, maksudnya awak kena guna U per V. Okay, so apa step pertama tadi? Apa step pertama? Tu lihat dulu. Y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4 set x per x. Keluarkan dulu. Okay, kita dah keluarkan macam ni. Okay, sekarang ni kita tentukan mana U, mana V. Okay, sini U, bawah ni V. Okay, kita salin rumus UV. UV maksudnya kita akan pakai yang bawah ni untuk dy per dx dia. Okay, so kita pakailah. Jom pakai, kita tulis. Sekejap cikgu tulis Rumus yang kita nak pakai adalah y sama dengan U per V. So dia akan dapat dy dx dia sama dengan V du per dx tolak U dv per dx perkan dengan V kuasa 2. Okay, perkan dengan V kuasa 2. Okay, so buat satu-satu. Dah keluarkan U, dah keluarkan V. Okay, catat kat sini. Okay, catat kat bawah dia. U kita adalah 3x kuasa 2 tolak 4 set x. Okay, macam cikgu cakap tadi, setiap kali jumpa set, untuk bezakan dia, awak kena tukar kepada bentuk indeks dulu. Okay, so tukarkan dia kepada bentuk indeks terlebih dahulu. Okay, kita tukar. Maksudnya U kita adalah, ni yang kita modify 3x kuasa 2 tolak 4x 1 per 2. Okay, ubah. Lepas dah ubah, lepas tu baru kita bezakan du per dx. Kita akan dapat apa? Buat satu-satu. 2 darab 3 dapat 6 x. 2 tolak 1 dapat 1. Tolak 1 per 2 kena bawa ke depan. So 1 per 2 darab 4 kita dapat 2. And then x. 1 per 2 tolak 1 kita akan dapat negatif 1 per 2. Okay. So dah siap. Bila dah siap, ubahlah dia balik. Nak ubah balik boleh, tak ubah balik pun boleh, mana-mana. Okay, kalau tengok macam ni, yang ni nampak simple kan. So kumpulan kita tengok tadi, kalau ada kumpulan kita ubah. Asal macam tak kumpulan je, tak apa. V sama dengan X. Ini paling senang lah. V sama dengan X, so dV dx berapa? V sama dengan X. X je kan. Bila X aja, maksudnya depan ni 1 X. So bila dibezakan, buang X ni, so dapat nilai dia 1, macam tu je, senang je soalan ni. Okay, so dV per dx sama dengan 1. Okay, dapat ini. Dah dapat dan kita masuklah dalam rumus. Okay, rumus dia kata dy per dx adalah sama dengan, okay, V. V, ambil V. V kita X. Nampak tak? Cikgu belajar pada kesilapan. Cikgu ambil V dalam persamaan tu gue. Tak salah lagi. Okay, du per dx. Du per dx yang ni. Okay, buat dulu 6x tolak 2x kuasa negatif 1 per 2. Okay. And then tolak dengan U. U kita adalah 3x kuasa 2 tolak 4x 1 per 2. Okay. And then darabkan dengan dV. dV dx kita 1. Perkan dengan V kuasa 2. So maksudnya x kuasa 2 lah. Okay, sebab nilai Vx kan, so x kuasa 2. Okay, sama dengan. Okay, jadi yang ni kena kembangkan. Okay, kembangkan. X darab 6x dapat 6x kuasa 2.
Okay, X ni kuasa 1 darabkan dengan negatif 2X kuasa negatif 1/2. Maksudnya salin nombor bulat dia negatif 2. Okay, sebab 1 darab negatif 2 dapat negatif 2. X pula, X kuasa 1 darabkan dengan X kuasa negatif 1/2. X kuasa 1 darabkan dengan X kuasa negatif 1/2. Okay, nampak tengok sini, ni indeks ni, asas sama. Okay, apa jadi kat indeks dia kena tambahkan. So 1 tambah negatif 1/2, maksudnya dekat sini awak dapat jawapan dia 1/2. Ya Allah, tertinggal X. Tertinggal pula X ni ha. X 1/2. Okay, tolak. Yang ni pun sama. Ni salin je lah balik sebab darab 1. So tolak 3X kuasa 2. Sini tolak. Yang ni tengok, tolak jumpa tolak, jangan salah. Ni akan jadi tambah 4X 1/2 per X kuasa 2. Okay. Next, apa lagi yang kita ada? Okay, kita ada yang sama kat sini. X kuasa 2 dengan X kuasa 2. Jadi yang ni kita boleh selesai. 6X kuasa 2 tolak 3X kuasa 2 dapat 3X kuasa 2. Okay, lepas tu yang ni pun sama. Ini kan, nampak ni. X kuasa negatif, kuasa 1/2 ni. So kita ada negatif 2 dengan 4. Okay, negatif 2 dengan 4 maksudnya kita dapat tambah 2X kuasa 1/2 per X kuasa 2. Okay. So, buat yang macam ni pun boleh dapat 2 markah full. Okay. Kalau tak buat yang macam ni, awak ubah. Okay. Contohnya awak, tak bestnya 1/2 kan. So, awak ubah balik jadi set. So, dia jadi 3X kuasa 2 tambah 2 set X per X kuasa 2. Yang ini pun awak dapat 2 markah. Okay. Ni sebenarnya 2 markah je. Kejam tak? Ni 2 markah je tau. Okay, sebab soalan ni dia bergabung. Dia ada lagi soalan bawah dia. Bawah dia adalah soalan pengamiran. So cikgu bawa keluar soalan pengamiran tu. Dia cikgu ambil soalan pembezaan je. Lepas tu buhlah 4 markah. Bagilah menakutkan sikit kan. Okay, tapi hakikatnya kat sini 2 markah je. Okay, so 2/2 lah. Okay, dah siap tu jawapan dia yang last. Okay, jadi automatik hari ni kita dah revise kedua-dua rumus. Okay, tak boleh kata ketiga. Cikgu cakap tadi rumus yang ketiga ni untuk aplikasi. So mungkin kita akan jumpa minggu depan. Rumus 1 dengan rumus 2 ni, so kita dah revise hari ni. Okay. Okay, kita ada masa 10 minit lagi, 9:10. Jadi kita dah habis soalan per list, kita tinggal dengan 2 lagi soalan. Okay, SBP dan juga Terengganu. Nanti rate kan mana soalan yang susah, cikgu nak tanya seorang-seorang. Cikgu nak tahu antara level easy to moderate ni, mana yang paling susah dekat korang. Okay, next kita pergi SBP. Okay, soalan SBP. Dia bagi fungsi A. Dia nampakkan advance sikit. Tadi kita main Y sama dengan kan. Ini dia bagi fungsi A. Okay, so fungsi A. Fungsi A ditakrifkan oleh persamaan. Ini persamaan dia. A sama dengan 1/2 X kuasa 2 X tambah 2. So dia suruh cari dA per dX. Okay. Dia suruh awak bezakan. Kalau awak tengok kat sini, okay, kaji dulu persamaan awak. Awak perhatikan, di sini di luar ada X, di dalam pun ada X. Maksudnya bentuk dia sama macam Y sama dengan UV. So again, kita akan pakai rumus lagi sekali. Okay, so cikgu tulis dulu rumus dia. Cikgu tak pernah ingat rumus ni. Sebab kita kalau nak pakai kan kita selalu refer kan. Idok lah pernah mengingatnya. Daripada dulu sampai sekarang tak pernah ingat. Nasib baik kerti cara guna. So dV per dx, okay, tambah V du per dx. Okay. So ini rumus dia, ini yang kita nak pakai. Okay, macam tadi step yang pertama awak mesti keluarkan dulu. Okay, so kita buat kat sini soalan A. Okay, soalan A kita buat kat sini. So kita akan keluarkan dulu mana U, mana V. Okay, so U kita adalah, kita ambil yang ni. Ini adalah U, ini adalah V. Okay, so U kita adalah 1/2 X kuasa 2. V kita adalah, alamak, dia buat kurungan buat apa? Okay, X tambah 2. Okay, tu V kita, X tambah 2. Okay, yang ni senang je, 2 ni bawa pergi depan. Okay, so darab, 2 darab setengah, dapat 1. Okay, and then dapat 1 lah. X, 2 darab 1 dapat kuasa 1. So sebenarnya jawapan dia X je. Okay, du per dx.
Okay, jawapan dia X saja. Du per dx. Okay, untuk V. Okay, dV ni senang gila kot. Senang gila ni. Sepatutnya ni dulu. Okay, so X sahaja. Bila dibezakan dia akan jadi 1. Kalau 2X dibezakan jadi 2. Okay, so X jadi 1. 2 hilang. Okay, sebab pembezaan dia akan hilang. Nombor bulat semua hilang. Sudah siap. Masukkanlah dalam dy dA per dx. Okay, sebab dia minta dA per dx. Okay, maksudnya kena buat dA per dx tau. Jangan buat dy per dx. Nanti tak dapat markah. Dia takkan bagi markah dekat bahagian jalan kerja. Jawapan akhir dia bagi markah. Ini so itu. Okay, so sini dA per dx sama dengan, okay, kita masuk U. U kita adalah 1 per 2 X kuasa 2. Darabkan dengan dV per dx 1. Tambah V kita adalah, salah tengok. Okay, V kita adalah X tambah 2. Okay, sini X tambah 2. Nampak cikgu buat yang kerja kat sini, lepas tu cikgu dah mengarut masukkan. Okay, du per dx yang ini. So du per dx kita X. Okay. So yang ni darab 1. Maksudnya dia masih lagi 1 per 2 X kuasa 2. Tambah, okay, yang ni kita boleh kembangkan. Okay, dah akan jadi X kuasa 2 tambah 2X. Okay, nampak tak sini ada benda yang sama. Okay, iaitu X kuasa 2, X kuasa 2. Maksudnya 1 per 2 tambah 1. Okay, 1 per 2 tambah 1. Dapatlah 3 per 2. So 3 per 2 X kuasa 2 tambah 2X. Betul tak? Okay, betul. So ini jawapan yang last. Okay, markah. Sini 2 markah. Okay, sini 2 markah sebab total markah untuk yang ni sahaja 2 markah. See, nampak simple je sebenarnya. Okay, nak buat dia punya nak buat dia punya du dx dengan dv dx dia pun simple, tak pakai apa-apa pun. Yang penting betul masuk dalam rumus dy per dx tu. Okay, so masuk rumus yang ini dapat B1. Okay, buat yang atas tak ada markah markah kat sini masuk rumus. Okay, siap soalan A. Okay, soalan B. Jumpa balik soalan Afwan. Tiba-tiba soalan ni jadi soalan Afwan. Okay, anggaran perubahan bagi A. Perubahan bagi A. Bila dia sebut perubahan, dia sebut je perubahan, maksudnya awak kena terus tulis dekat sini. Okay, terus tulis dia punya persamaan untuk perubahan dia. Jadi dia adalah delta A per delta X. Okay, kemudian salin balik yang kita punya tu tadi. 3 per 2 X kuasa 2 tambah 2X. Okay, buat yang ni dulu. Okay, salin yang ni dulu. Okay, then dia nak perubahan bagi A. Jadi A kat mana? A yang ni. Dia nak perubahan yang ni. Okay, yang ni dia nak. Toing. Okay, X berubah sebanyak P peratus daripada 2. Ini soalan perangkap. Okay, soalan perangkap. Sebab dia tak direct kata X berubah jadi apa. Dia cuma kata X ni berubah, okay, sebanyak P peratus daripada 2. P peratus daripada 2. Maksudnya nilai X yang asal adalah 2. Okay, P peratus daripada 2. Perubahan dia adalah P peratus daripada 2. So X yang asal adalah 2. Dan delta X, okay, nak kira delta X kat sini, maksudnya awak kena buat P peratus adalah P per 100, okay, darab 2. Okay, P peratus darab 2 sebab P peratus daripada 2, so darab 2. Okay, bila awak buat darab 2, kalau kita darabkan dulu, sini akan dapat 2P per 100, okay, 2P per 100 maksudnya awak alihkan 2 titik perpuluhan, okay, so awak akan dapat 0.2P. Ini adalah delta X. Okay, itu adalah delta X. Jadi kena baca betul-betul dia punya statement. Dia berperangkap dekat situ. Jadi kali ni kalau perhatikan kita cari delta X, kita tak buat tolak-tolak. Okay, kita tak buat tolak-tolak sebab kita tak tahu X tu berubah jadi apa. Kita tak tahu. Tapi kita tahu apa perubahan dia. Okay, so teruslah ada delta X kat situ. Okay, kita masuk. Okay, kita masuk rumus. Sekarang kita masuk rumus, okay. Delta A per delta X, delta A yang kita nak, okay, per delta X kita dapat 0.2P, okay, sama dengan 3 per 2, yang ni kita kena masukkan X yang asal. So X yang asal adalah 2 kuasa 2 tambah 2 darab 2, kan, okay. Betul tak?
Betul. Okay, jadi di sini kita akan dapat delta A per 0.2P. Kita selesaikan dulu yang belah kanan. 3/2, 2 kuasa 2 kita dapat 4. Tambah 4. So sini akan dapat 2. So 3 + 2, 6, 6 tambah 4 dapat 10. Kan? Kita akan dapat 10. Wih, cikgu tak pakai kalkulator hari ni. So delta A per 0.2P sama dengan 10. Wih. So ni bawa ke atas. Okay, perubahan kecil A kita adalah 0.2P. Jangan takut nak buat gerak-gerak tau. Sebab awak tengok ada nombor kan kat situ, ada P kan kat situ. Okay, tak apa. Jangan takut tengok P tu. Gerakkan je dia punya titik So darab 10 maksudnya gerakkan 1. Okay. Bila gerakkan 1 dan kita dapatlah jawapan dia 2P. Dia dah tak ada dah 0.2. Dia akan jadi 2P. Yeay, siap. Itulah jawapannya. Itulah markah, 2 markahnya. Okay. So B1 dekat sini. Bila awak dapat cari delta X macam biasa. Okay, dapat tahu dia punya perubahan kecil, awak akan dapat 1 markah. Okay, kalau seandainya awak tak boleh nak buat yang delta A per delta X ni. Oh, habis. Itulah SBP punya standard yang senang. Satu lagi soalan dia tu susah sikit. Okay. Last. Okay, last soalan dari Terengganu. Macam tu soalan dia. Okay, dia bagi Y sama dengan negatif 3/X. Okay. Y sama dengan negatif 3/X. Dia suruh cari perubahan kecil dalam X. Soalan yang paling senang daripada Terengganu adalah soalan perubahan kecil juga. Maksudnya kena ada delta X delta Y per delta X. Tapi kat sini kalau awak tengok, dia tak suruh awak bezakan pun. So situ dia punya trik. Bila awak nak cari perubahan kecil, perubahan kecil adalah delta Y per delta X. Nak cari delta Y per delta X, first awak mesti dy dx kan dulu persamaan awak. Okay, so apa yang kita ada? Apa persamaan kita? Kita ada Y sama dengan negatif 3/X. So awak kena buat dy dx yang ni dulu. Okay, so dy per dx untuk negatif 3/X. Macam mana ni? Nampak je susah kan? Atas nombor, bawah X. Dia bukan dua-dua Atas X, bawah X. Bukan. Ni atas nombor, bawah X. So apa kita nak buat? Bawa X ni naik atas. Okay, bila kita bawa X ni naik atas, dia akan jadi dy dx negatif 3. X akan jadi kuasa negatif 1. Sebab asalnya X kat bawah ni kuasa 1. Bawa naik atas, dia akan jadi negatif 1. Dah buat macam ni kan lagi senang. Negatif 1 darab negatif 3 dapat 3. And then X negatif 1 tolak 1 dapat 2, negatif 2. Okay, yang ni kalau kita bawa turun balik dekat bawah. Okay, kalau kita nak bawa turun balik bawah, kita akan tulis dia sebagai 3/X kuasa 2. Okay, nak bawa turun bawah boleh, nak biarkan dia macam tu je pun boleh. Tapi kita tahu lepas ni kita akan gantikan nilai X. So better kita letak dia dekat bawah. Okay, so yang ini dia bagi awak 1 markah. 1 markah pun dia adalah B1 maksudnya markah dia tak asing, markah dia selonggok. Jawapan akhir terus dapat 3 markah. Okay, kita tengok apa yang berubah. Okay, kita perhatikan pula apa yang berubah. Okay, nilai Y berubah daripada 6 kepada 6 tolak P. Nampak tak? Yang berubah sekarang adalah Y. Bila Y yang berubah, maksudnya di sini yang awak nak kirakan perubahan yang 1 markah ni, dia adalah delta Y. Itu yang awak kena kira perubahan dia. So delta Y nampak sini. Dia dah bagi Y yang akhir. Dia dah bagi Y yang dulu-dulu. Okay, so kita tolakkan lah. Okay, kita tolakkan 6 tolak P. Okay, 6 tolak P ni tolak dengan 6. So tolak-tolak kita akan dapat jawapan dia negatif P. Okay, dapat negatif P. Jangan jadikan dia P je. Dia adalah negatif P. Okay, so dekat sini, sini B2. Kalau berjaya buat sampai sini, dan dapat 2 markah. Okay, last kali dia nak perubahan kecil dalam X. So kita tulis dulu, kita punya delta Y, delta, salah pula, delta. Okay, delta Y, delta X, and then masuk balik kita punya persamaan pembezaan tadi. 3/X kuasa 2. Okay, yang kita dah dapat delta Y, so masukkan nilai negatif P per delta X kita nak cari dan kita dah kata perubahan kecil dalam X, so kita nak delta X sama dengan
3 per, kita nak masuk nilai X, awak kena gantikan dulu. Okey, tadi dia kata Y berubah 6 kepada 6 tolak P. So persamaan kita kan Y sama dengan negatif 3 per X. Jadi kita tengok X yang asal bila Y ini nilai dia 6. So 6 kena buat ini dulu. Per 3, macam tu. Okey, so bila kita ubah X sama dengan negatif 3 per 6. Okey, mudahkan dapat negatif 1 per 2. Apa betul? Maksudnya bila Y 6, X asal adalah negatif 1 per 2. So sini patut cikgu buat lain. Okey, bawah ni adalah negatif 1 per 2 kuasa 2. Okey, baru betul. Okey, so kita negatif 1 per 2. Alright. Okey, betul. Okey, lepas tu jom kita kira dia punya ni delta X. Okey, yang ni awak boleh buat darab silang. Okey, so untuk cari delta X, okey, dia adalah negatif P darabkan dengan negatif 1 per 2 kuasa 2 perkan dengan 3. Ini cikgu susun balik lepas cikgu silangkan. Yang ni darab, negatif P darabkan dengan negatif 1 per 2 kuasa 2. And then ni 3 darab dengan delta X. Okay, bila darab dengan delta X maksudnya kalau kita bawa ke sebelah dia akan jadi bahagi. Itu selesaikanlah yang ni. 1 per 2, negatif 1 per 2 kuasa 2 akan jadi negatif P darabkan dengan 1 per 4 per 3. Okay, so sini akan dapat negatif P per 4 bahagi 3. Okay, jadikan dia dalam bentuk yang termudah. So negatif P per 4 bahagi 3. Kita boleh ubah jadi negatif P per 4 darab 1 per 3. Okay, so jawapan last dia adalah per 4. Kenapa cikgu per 3? Sebut 4 tulis 3. Apa cikgu ni? Per 4. Okay, so jawapan last dia adalah negatif P per 12. Okay, so tu jawapan akhir. Jadi ini adalah jawapan untuk perubahan X. Kat sini 3 markah. Okay, kat sini B2, sini B1. Okay, siap? Siap semua soalan level easy?